Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. ومالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam masjid setelah daripada kita menunaikan satu ibadat as-salah dengan cara berjamaah. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kepada ini dunia sebagai sebaik-baik ummah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah taala mengeluarkan kita sebagai sebaik-baik ummah. Konsep kita yang sebagai sebaik ummah iaitu suruh dengan baik, tegah daripada perkara yang tidak baik. Dan senantiasa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita nak cakap sedikitlah daripada tajuk yang jadi perkara-perkara tersebut tadi itu menghalangkan kita daripada kitab Allah Ta'ala dan jalanan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dasar kita sebagai orang Islam ini, semua orang Islam pakat tahu belaka kata Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua sumber ni sajalah yang sebagai asas sebagai asas di dalam agama kita. Tidak ada asas yang nak boleh mengatasi dua asas ni. Tak ada. Akan tetapi ada sebab-sebab yang nak meliarkan kita sebagai orang yang beriman daripada dua dasar ni. Walaupun kita senantiasa ada dengar semua daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya,
dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dengan sanad yang sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kata, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal kepadamu wahai umatku, menunjuk kata Nabi itu mati, keluar tubik daripada ini dunia. Tetapi dia wasiatkan kepada kita dua perkara. Selama mana kita bergantung kepada dua dasar tu, nescaya kita tak gelincir jalan daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bawakan kita pergi. Iaitu kita nak bergantung dengan kitab Allah Taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara nak bergantung tu kita pakat mengaji belaka dah daripada alim ulama kita. Tak ada seorang pun di kalangan alim ulama kita yang tak pakat ulama, tak ada. Semua pakat royak kata ulama syarah gini, pahalah ni, syarat rukun badan ni, cukup lekat. Tetapi ada lagi unsur-unsur perkara-perkara yang nak menghalangkan fikiran kita dan pendirian kita supaya nakwi kita itu mendekati dua sumber tadi, terutama Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maudhu kita nak kecek malam ni insya-Allah, iaitu perkara-perkara yang menghalangkan kita sebagai umat Islam daripada Al-Quran dan daripada hadis Sayyidil Anam. Nak menghalangkan kita, nak menjauhkan kita daripadanya. Seolah kata nak wakwi kita tak berahi kepada dua sumber tadi. Orang kita apabila lidah kita menjadi punuh, lauk sedap setara mana, air berasa sedap setara mana, puasa tak sedap sebab lidah kita tu ya punuh. Punuh dengan sebab apa? Nanti kita tengok bab-bab dia. Ini orang panggil kata paku yang karat lama duk di dalam jasad al-ummah al-islamiyah, sehingga umat manusia kita ni nak gerak tak boleh. Apabila gerak jadi sakit, seolah kata jadi pening, seolah kata jadi mudarat bagi diri dia. Sedangkan Al-Quranul Karim Tuhan waktu turun mari, Tuhan kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tuhan waktu turunkan Quran kepada kita ni sebagai penawar, sebagai rahmat bagi kita sebagai orang yang beriman. Tetapi apakah kita apabila kita mendekati Quran, mendekati hadis Nabi, berasa panas pedih, berasa payah, berasa nak murih, berasa panas, apa boleh berasa lagu tu? Ini sebab-sebab yang kita nak mengaji, nak tengok pada malam ni. Sebab kita sebagai umat Islam, semenjak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun yang ke-11 Hijrah, selepas daripada Nabi tinggal tadi tutup, Nabi peroyak kepada kita. Katakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa dia hidup lepas daripada aku ni, nescaya dia akan lihat perkara jadi perkelahian, perselisihan yang banyak sekali berlaku sesama orang Islam. Nabi rakyat siap-siap dah. Kita pun biasa dengar sama-sama dah. Tetapi kita nak perangat malam ni supaya nak membaru semula iman kita, akal fikiran kita, ilmu pengetahuan kita. Fasayara ikhtilafan katsira, lalu Nabi wijala keluar, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Suruh kita itu berpegang teguh dengan jalan ni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ir rasyidin yang empat. Pegang dengan gapo? Nabi royak kata pegang dengan gigi geraham, makna seolah kata Nabi nak tasbih, kata pegang kejak dengan pendirian kita. Payah nak kejak lagu manalah kalulah kita itu tak faham dengan cara maksud Rasulullah nak. Pasti kita kena faham. Di sini apabila Nabi tadi itu wafat, mula-mula sekali timbul di dalam golongan orang Islam kita ni khilaf di antara ulama. Wa imma khawarij dulu timbul ataupun puak-puak murjiah mula-mula timbul. Tapi rajihnya di sisi kalangan ahli sejarah, Khawarij hak timbul mula-mula. Khawarij ni yakni mereka yang pegang kata tiap-tiap orang buat dosa, orang tu orang bukan orang Islam, orang kafir. Mati maksud dengan kau kekal sama dengan kafir. Tu Khawarij.
Timur pada tahun 36 Hijriah. Lepas daripada tu duk bergelombang tukar beralih sampai ke timur Mu'tazilah, timurnya Jahmiyah, timurnya tu, timur ni, sehingga ada di zaman kita mari. Berapa dah duk timur mari? Daulah Abbasiyah pesen dia, Daulah Amawiyah pesen dia, Daulah Uthmaniyah pesen dia, puak Murabitin puak pesen dia, Muwahhidin, banyak umat-umat yang lepas mari masa kita, belum daripada masa kita mari kepada ini dunia. Dengan sebab itu tiap-tiap langkah yang dapat datang kita dengar tadi itu cara memikir berlain ni. Faham beragama berlain ni. Bagaimanakah kita nak tariknya manusia kena semula pada ma'ana alihil yaum wa ashabi tadi itu, tiap-tiap ulama, tiap-tiap korun ada mujaddid dia. Ada pembaru madak royak tarik manusia kelik semula kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di masa Abbasiyah, masa ni adalah masa kerajaan yang boleh menguasai dunia Islam kita dengan cara lengkapi. Sehingga manusia itu boleh berkesan dengan dia kerana apa? Kerana dia pegangnya jawatan kuasa daripada negara dan dia mempunyai ilmu pengetahuan daripada tokoh-tokoh ulama yang ada zaman itu. Sehingga ulama-ulama Islam zaman itu tak tahan nak duduk. Kena fitnah, kena penjara, kena bunuh, kena zalim dan sebagainya. Daripada kesan Mu'tazilah ni lah. Jadi kita sebagai umat Islam hak mari Ahmadiyah ini berkesan dengan dia. Berkesan dengan dia dalam arti lagu mana? Yakni nak memperjauhkan kita daripada Quran dan hadis tentang masalah kita nak merapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat salah kata Mu'tazilah ni yang nak akal fikiran manusia ni widok dapat daripada wahyu Tuhan. Sebab itulah apabila manusia tu terpengaruh dengan itu ideologi ataupun cara memikir umpama tu, bacalah ayat Quran secara mana tak ada kemanisan. Bacalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mana pun tak ada kesedaran. Sebab apa? Dia terpaku di dalam pakar fikiran dia. Dan dalam jiwa dia, kata akal dia lah tepat menghukumkan segala-gala perkara. Dengan sebab itu, akal manakah yang Islam kita nak dan akal manakah Islam kita tak mau? Ya pasal mana? InsyaAllah kita bicara sekadar mana bolehlah masa yang kita ada pada malam ini. Yang pertama sekali, ada satu ideologi, ada satu kanun. Dinamakan di sisi ulama kita ni panggil kanun kulli. Kanun kulli ni diletakkan mula-mula sekali oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Kemudian diambilkan oleh ulama ahli kalam supaya nak memfahamkan urusan agama kena lepas daripada kanun hak ni. Makna timenge hak ni. Kalau tak lepas timenge hak ni, nescaya nak terima Quran hadis tak boleh. Allah kata dia buat baji siap-siap dah nak terima Quran hadis boleh, kena lepas proses kanun ni dulu, proses ideologi ni dulu, kawaid ni dulu. Apa dia? Mari kita pakat tengok hari ni. Mu'tazilah orang-orang mula-mula letak, kemudian diiringikan, diambilkan oleh ulama ahli kalam. Kita nak kecek di sini buat apa? Kerana kita nak tahu kata punca dok jadi jauh sangat manusia daripada Quran dan hadis ni. Apabila sebut Quran hadis, terkadang tarik muka orang kita, terkadang masai orang kita, terkadang tak setuju, bakit tubuh gih, tak saya dengar mula, katuk dok gitu. Kenapa? Kerana ada baji ni dok jadi tehekan seseorang tadi untuk nak terimanya Al-Quranul Karim. Dalam Islam kita ni, puak-puak ni dia kata, dalam Islam kita ada dua perkara dia kata. Cuba kita tengok. Yang pertama ada wahyu Allah Ta'ala. Yang kedua ada akal fikiran manusia. Dua perkara ni dia kata. Akal serta wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada Quran ataupun hadis. Dua ni. Lalu dia tak kata akal dengan wahyu tadi tu dua perkara yang berlawan ni. Tengok dia tak. Pandai dia letak sebab tu apabila dia hurai tu masuk lock dia. Apabila masuk lock dia, seolah kata masuk dalam berkah dia. Kita nak tubik tak boleh. Sebab kita tak tahu nak jalan nak tubik lagu mana. Haja bagi kita perhati.
Balik ni wahyu Tuhan. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ni akal fikiran manusia. Maka dia kata akal fikiran manusia dengan wahyu Tuhan ni dua perkara dinamakan di dalam istilah dia orang panggil naqidan. Naqidan ni barang yang tak boleh nak beripung pada satu tempat, tak boleh nak beripung pada satu masa, tetapi tak terangkat dua perkara ini nak ayat tak guna akal dengan tak guna wahyu dua-dua talak tak boleh dia tak. Supaya kita kecek gini lah mudah-mudah nak faham, takut tak faham masalah ilmu ni. Seumpama kita kata, aku nak pergi mahmu, nak pergi tadi tu kena ayat masa. Wa emang nak pergi waktu malam ataupun siang. Dua ni ya. Siang dan malam dua ni, aku tak segi mahmu lek malam, tak segi balik cerah. Orang tak kecek lah tu. Dia kena pilih hak mana-mana so. Pilih nak pergi balik malam ke nak pergi balik siang hari. Kena pilih. Dua ni dalam istilah orang panggil apa? Orang panggil naqidan. Dua yang berlawan ni. Dua yang berlawan ni tak boleh beripung pada masa tula, tak boleh beripung pada tempat tula, tapi tak terangkat dua-dua. Nak kata tak malam tak siang tak boleh kata kecek lagu tu. Nak kata akal pun tak, wahyu pun tak belakang dua-dua. Tak boleh lagu tu. Maka daripada situlah dia kata lagu mana? Dia kata apabila akal manusia dengan wahyu Tuhan tu belaga. Seolah kata berlawan di antara akal manusia dengan wahyu Tuhan, kita nak mendahului hak mana? Sini tepat. Ni nak masuk kepala cerita. Nak mendahului akal kita ke nak mendahului wahyu Tuhan? Sedangkan nanti kita balik belakang, kita nak pergi turut jalan dia dulu. Ini orang panggil kanun kulli yang menjauhkan manusia daripada wahyu Tuhan. Hak ni asif. Mana kata ma'al asif, mana kata hak ni minta maaf. Kalau ada hak ni, royak Quran apa bakar pun, hadis berapa juta pun tak kesal gapo-gapo. Wallahi tak kesal gapo-gapo sebab dia tertudung akal fikiran dia, fahaman dia daripada itu. Lalu dia kata akal manusia dengan wahyu Tuhan apabila belaga di antara dua ni, hak mana kita nak mendahulu? Akal ke wahyu? Ya ada 4 jalan semua. 4 jalan keluar. Cuba kita tengok 4 jalan keluar. Dia kata kalaulah dia katakan di sini wa emma kita tinggal dua-dua. Tak mendahului akal ataupun tak mendahului wahyu. Tak pakai dua-dua. Tak pakai dua-dua ni tak leh. Supaya kita kata aku nak pergi mahmu tak lek malam, tak lek cerah. Orang tak kecek balas tu. Kena pilih hak mana-mana so. Kalau gitu nak tolak dua-dua tak leh dia kata. Itu tanggungnya mula-mula. Yang kedua, tanggungnya kedua, makna kita pakai dalam masa tula, akal katik wahyu katik masa tula sekaligus. Dia kata tak leh juga. Sebab apa? Sebab dua berlawan ni nak pakai dalam masa tula, zaman tula, tepat tula, dia kata tak leh. Ya Allah. Dua. Cuba kita tengok tangga yang kedua. Tak payah faham lah. Kita rakyat nak mudah sekali dah ni. Tapi benda ni khulasah daripada kitab sebelah jilid. Kitab sebelah jilid yang kita waktu baik mari, kita nak kecek 2-3-4 minit ni. Makna kata mula-mula ilrak dua-dua, tak pakai dua-dua. Akal pun tak guna, wahyu pun tak guna. Dalam masa tula, tepat tula, tak guna dua-dua. Tak boleh jadi dia kata. Wa emang kita pakai makna pakai waktu tula ataupun tepat tula, pakai sekali. Tak boleh juga dia kata kena pecik hak mana-mana satu. Lalu ada jalan ni yang ketiga, iaitu kita kena mendahului wahyu. Dia kata tak boleh nak mendahului wahyu. Buat apa? Kerana wahyu ni asal dia akal. Sebab orang yang berakal lah wahyu itu boleh menguasai dia. Kalau orang tak berakal, orang tak taklif mula dah. Tuhan tak kira mula dah. Dia kata kalau nak mendahului wahyu tak boleh. Kena mendahului wahyu ni, tak boleh mendahului di atas akal. Ada so dah jalan. Lagu mana? Kena mendahului akal di atas wahyu. Tengok. Benda ni lah. Sahabat tu orang tanya kata, duk royak Quran hadis tu reti aku dak hukum akal. Ni. Hukum akal orang sebut ambil sini. Mari sini. Sahabat tu kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi. Seolah kata pan telinga dia biasa gitu. Tak masuk le otak. Dia baji duk katuk dengan muka ni. Ini orang panggil kanun kulli yang dipakaikan oleh semua orang yang berkesan dengan Mu'tazilah dan Ahlul Kalam kullu, seluruh dunia.
Pakak-pakak ni semenjak daripada Abbasiyah sampai ke zaman kita hari ni. Kanun ni, kaedah ni tak mati-mati. Malaikat hak selamat, puak-puak ashabil hadis, ia tak pakai ini mula, tak pakai kawaid ni. Lalu dia kata, pasti kita kena mendahului akal, sebab akal itu asal bagi wahyu. Wahyu tadi tak kuasa nak menguasai, malaikat kena kita tu orang yang berakal. Nampak tak ya hurai? Sekali lalu kita kata, oh kena. Kalau kita orang gila, nescaya kita tak kena duk semaya Hawak apa? Kerana kita tak ada akal. Sebab itulah akal itu mendahului wahyu. Nampak kalau ya hurai? Ni saya hurai dengan cara gaduh-gaduh. Kalau kita nak mendetail tu, nak pakai masa sikit tu, tak apalah kita berdetail tempat lain, kita halusi kecil tempat lain. Tapi nak royak kata sekali lalu, oh nampak. Sungguh ia kata, sungguh. Lalu ini dinamakan kanun kulliyah. Kanun kulli yang nak mempertahankan orang daripada nak terima hadis, terima Quran, kena lepas megani dulu. Lepas tu dia buat hukum, dia buat akal dia, cara akal dia tadi itu kena lalu ke akal dia dulu, barulah nak terima Quran, terima hadis. Kalau berlawan dengan akal dia, dia kata ayat ni mutasyabihat. Berlawan dengan akal dia kata hadis ni mutasyabihat. Royak secara mana pun dia tak percaya. Ini tempat yang jadi baji tempat nak pergi tak boleh. Maka cara kita nak keluar tubik daripada cara memikir ideologi hak salah tadi itu, lagu mana? Cara kita nak keluar diri kita tubik daripadanya, nak buat lagu mana? Sebab kalau kita tak tubik daripada ideologi ni, cerak kita nak turut Nabi tak boleh. Terutama masalah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak beriman dengan hari kiamat dia, nak beriman dengan perbuatan Tuhan dan sebagainya, tak boleh. Tak makan. Akal dia kata tersutuk. Ini tak boleh. Wahai dalam akal, tak boleh nak terima lagu ni. Ini tak boleh. Belaga dengan akal, tak boleh terima. Duk tubik mari, duk tuai ayat Quran, duk ubah ayat Quran, duk putar ayat Quran, duk pusing ayat Quran. Mari sini. Tak ada mari lain. Kalau kita tahu punca dia, mudah kita nak beki. Nak beki diri kita dulu mula-mula dan orang hadap sekelilingi kita tadi. Supaya kita tak tergelar di dalam ini fikiran. Berat benda ni. Sebab Nabi raya kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dia kata jalan ni jalan ni aku. Turutlah jalan ni aku ni. Wa anna hadza sirati mustaqim, hak betul ni. Fattabi'uhu, turut jalan ni tu. Wa la tattabi'us subul. Jangan dak turut jalan ni hak lain pecah-pecah tu baik badan ni. Jangan turut. Wa qira'a royak wasiat siap-siap dah. Tetapi bukanlah mereka tak beriman dengan Quran langsung, tetapi ada baji nak beriman dengan Quran sekata-kata tak boleh. Sebab itulah umat Islam kita kada turun tu. Turun pas bawah sebab apa? Sebab tempat hak kita gagah sungguh nak gatong, kita pergi tak kejap. Dia terlucu. Tuhan ayat dalam Quran kata inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni nak bawa manusia kepada jalan ni yang lebih lulus, lebih hebat, lebih elok. Tapi kita nak elok, nak hebat lagu mana? Sebab kita pergi tak kejap. Apabila kita pergi tak kejap, ia terlucuk daripada hak asal. Apabila terlucuk daripada hak asal, kekuatan habis. Situlah tempat jadi umat Islam kita jadi mundur. Sebab itulah kenapakah jadi mundur umat Islam dan jadi maju orang hak bukan orang Islam? Kenapa? Kerana kita pergi pada dasar kita tak sungguh. Sebab orang musuh Allah Ta'ala tu dia tanam dah racun dia di dalam pemikiran orang Islam kita dengan ini cara mikir. Sehingga kita tadi itu berasa kata Quran ke Quran lah, hadis ke hadis lah, yalah hadis, yalah Quran, tapi hadis tempat tapi tu. Tapi kita nak pakai Quran betul-betul supaya bang Tuhan royak, supaya Tuhan royak belakang ni tak leh juga belaga dengan akal. Ajalah tu. Natijah tubik pada sini belakang. Tak ada tubik daripada lain. Maka nak jawab dengan cara kasar-kasar, ada jawab ada dua cara jawab untuk diri kita dan umat masyarakat. Yang pertama jawab dengan cara luah-luah. Yang kedua jawab dengan cara pengtafsiran.
Jawab dengan cara luah-luah bahawasanya kita ingat, kita sebagai orang Islam ni ingat sah kara tak apa dah. Selamat dah kita boleh makan air, boleh minum air di kala haud sebab Nabi kita dah tunggu sana. Nabi kata sabar hai umat aku sehingga mung tu pergi jumpa dengan aku di kala haud, di padang mahsyar hari kiamat esok. Sabar, kena sabar. Bagaimana kita nak sabar? Bagaimana kita nak boleh kita itu duduk belakang Nabi? Ini Nabi wasiat pada kita. Lagu mana? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Al-Hakim dalam Mustadrak dan Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman dengan sanad yang hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, kita mari dengan Nabi kita. Kita orang hak mazhab salah ahli sunnah ni tak payah apabila dengan hadis Nabi dia berasa nak pergi kejak lalu dah. Tetapi saudara kita lagi hak tak makan dengan jalan ni faham salah ni ataupun jalan ni faham ahli sunnah hak sakut baut dengan hadis ni, dia berasa tawa. Dia berasa payah, ratik berasa tawa, ratik pahit mulut, ratik ada belakang lah. Berasa dia apabila orang baca hadis. Berasa kata ilmu tak tinggi, berasa kata ilmu rendah, ilmu lekeh, ilmu kulit bawahnya kata ikut dia. Awak apa? Sia juga dia. Sebab ia makan dengan kanun tadi tu. Makan dengan cara mikir tadi. Nabi katakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bihi. Nabi katakan, sesungguhnya tidak ada perkara mana-mana yang mendekatikan kamu, hei umat aku, kepada syurga, malaikat aku tunjuk kepadamu. Aku tunjuk. Cara lagu mana? Walaisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa waqad nahitukum an. Nabi kata tidak ada satu perkara yang nak memasukkan diri kamu jalan nak tuju kepada neraka, malaikat aku lari daripadanya. Kalau gitu ulama yang faham daripada hadis ni dalam Islam 3 bab ni. Ada babul iman, ada babul Islam, ada babul ihsan. 3 perkara ni telah tunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara siap sedia dah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ni aku sempurna dah bagimu wahai Rasulullah, agama aku hak mu bawa. Sempurna dah. Kalau Nabi tak royak, Nabi tak hajar, Nabi tak tunjuk, tu hatta waktu ayat tu. Hingga orang Yahudi pun berdeki dengan ayat tu terhadap umat Islam. Maka kita sebagai orang Islam faham kata, masalah iman, masalah ibadat, masalah syariat, masalah akhlak, budi pekerti, semua Nabi telah ajar belakang dah. Tak ada kurang walaupun sikit. Kalau gitu dalam masalah kita nak faham agama ni tentang cara kita nak beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hari akhirat ni, Nabi ajar ke tak? Imam Malik kata tak boleh nak jadi. Kalau Nabi ajar cara nak masuk bilik air, azakumullah, tak mengajar masalah beriman kepada Tuhan. Tak boleh jadi, dia kata. Dia duduk mengajar dalam Masjid Nabawi, kubur Nabi duduk belakang dia tu. Dia duduk tempat Nabi duduk masa tu. Dia kata tak boleh jadi. Dia kata mengiling tak boleh jadi. Dia kata. Maka kita sebagai umat Islam, we yakin kata semua perkara qad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanan syafiyah. Sesungguhnya telah menyata oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai nyata yang nyata sekali, tak ada nak jadi kekurangan sikit pun. Kalau gitu, kalau perkara daripada hak yang tak tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, orang panggil kanun kulli tadi itu, kalau benda ni benda agama sungguh, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dah ajar kita? Kenapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mengambilkan ini pahamnya daripada Nabi dia? Buat apa? Kalau jawab kata, zaman Nabi itu tak ada orang panggil kata tidak kelang kabut sangat. Zaman salafus soleh ni tak ada kelang kabut sangat, tak kena ada buka pelita, dia kata. Tak ada kena buka lampu. Sebab zaman kita ni nak pakai hak ni sebab kelang kabut sangat. Kadzib, dusta. Sebab zaman Nabi, siapa hak ada zaman Nabi? Yang pertama musyrikun, kuat dak yang menetai Nabi, kuat. Yang kedua pia ada zaman Nabi, ad-dahriyun. Puak dahriyun hak tak berimej dengan muka lain, mereka berimej dengan cahaya, bintang, berimej dengan bintang. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, puak dahriyun. Puak menetai Nabi. Ada zaman Nabi pia lagi, al-madiyun. Puak habis saya tak ada akhirat.
kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Tak ada akhirat. Semata-mata wak kerja dunia semata-mata. Madiyun. Kalau zaman kita panggil watu niyum. Watu niyum. Kuat ada ideologi dia, cara mikir dia kuat. Pada zaman Nabi berapa nama lagi? Al-Yahud wan Nasara. Yahudi Nasara ni menetai Nabi bukan sikit. Kenapakah Nabi tak pakai ini kawan? Kalau demo royak kata zaman Nabi ni tak ada kelang kabut. Ini zaman Nabi tak ada kelang kabut. Pak puak ni bukan sikit menetai Nabi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok zaman salafus salih pun jela juga. Puak Mu'tazilah lagi, puak Jahmiyah lagi, puak Qadariyah lagi, Jabariyah lagi, puak apa nama Madiyah lagi. Banyak zaman-zaman salah. Tak buat apakah mereka tokoh-tokoh ulama tak pakainya ini cara memikir. Nak rakyat kata itu tu demo tak ambil kerana ini bukan agama. Ini bukan agama. Kalau benda ni kita dengar tadi pak kara tadi itu agama. Oh, Nabi menyata kepada kita di awal lagi lah. Sahabat ambil pada ilmu pada Nabi di awal lagi lah. Ada buat gap, ada tunggu gap nama lagi. Yang ambil di mula dah. Tetapi nak ayat kata benda tadi itu bukannya daripada agama. Bahkan benda tu tambah mari balik belakang. Percayalah umat Islam. Masalah ni bukan masalah berpuak berpati. Tak. Masalah kita nak wisah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Tiap-tiap satu daripada kita mari sore-sore jumpa Tuhan. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada siapa pun boleh nak kecek dengan Tuhan. Kita tiap-tiap orang nak kecek dengan Tuhan. Lak mung berimeh lagu mana? Mu amal lagu mana, akhlak budi pekerti mu lagu mana, mu amalak mu lagu mana. Tiap-tiap kita nak kecek dengan Tuhan. Sore. Tak ada penterjemah memi lam duk tengah tak ada. Bahawa apa kita tak bimbang diri kita. Orang musyrikun dulu ya usik pengikut dia mengusik lagu mana? Dia mengusik kata ittabi' sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Nabi Tuhan kata ia gi uguk puak-puak hak pesing kata duk nak nampak dengan Nabi lah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia kata tak sedut turuklah Muhammad, turuk jalan puak kita ni. Puak kita ni ramai dah gini. Tak apa dosa hamba tanggung sendiri depan Tuhan esok. Lalu Tuhan kata, "Oi, puak ni tak ada tanggung sikit pun. Dusta saja." Sebab apa? Sebab Tuhan kata wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa. Tiap-tiap orang kena pikul amalan masing-masing. Sebab tu masalah beragama, demo kata demo kok tu kita kok tu ratik. Dak. Masalah agama nak terima alasan daripada Al-Quranul Karim, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam masalah beragama, terutama dalam masalah cara kita nak beriman, ya tak boleh kita nak ikut orang. Kena ikut Tuhan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak apa? Kerana Tuhan suruh. Di mana? Dalam Quran. Dalam ayat yang keberapa? Dalam awal surah Al-A'raf Tuhan kata, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Turut hak Tuhan buat turun wahyu tu. Quran apa baik, hadis Nabi apa baik. Sebab hadis Nabi ni wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia lah belaka tu. Maka kita jawab dengan cara mudah-mudah. Sekali lalu kata, benar ni kalau agama sungguh, Nabi menyata dalam hadis dia. Tuhan menyata dalam Quran dia. Sahabat ambil dua belah tangan daripada Nabi dia akan ini ilmu. Kalau kita apa dikata mari semua tadi pada kon kulli bukan daripada agama. Sekaligus kerak putus gitu lalu dah. Ni kita sebagai orang, kita kata orang yang biasalah, kita kata orang tak ada mendalami dalam hukum agama, mengaji agama, bukan orang capak dan takhassus dak. Tak apa. Sekadar tu tak apa dah. Selamat dah. Tetapi kalau Tuhan takdir kata nyejumpa orang hak biasa kata nak mendalami, nak jawab lagu mana, nak pelepah lagu mana, hak demo ikat tadi tu kita nak ukar klik lagu mana. Ni cara dia biiznillah taala. Yang pertama, wajah mula-mula dia kata lagu mana? Dia kata wahyu dengan akal benda yang berlawan ni. Kita kata
Asal pada wahyu dengan akal ni benda tak berlawan ni. Hak apa? Kerana akal ni makhluk, wahyu ni wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk dengan Khalik ni dia nak berlawan antara dua ni. Cuba kita kira nak berlawan. Seumpama lampu cahaya dengan mata kita hak tak ada buta ni, apabila buka lampu kita tak nampak orang depan kita. Dia tak berlawan pada asal dah. Akal manusia yang molek tadi itu dengan wahyu Tuhan, dia tak berlawan dua-dua ni, tak berlawan. Maka kalau demo kata-kata berlawan, akal manusia ni berlawan dengan wahyu. Baik. Kita kena mendahului akal di atas wahyu. Soal nak tanya sikit maaf dah. Kita nak mendahului akal dia. Kita nak ambil akal dia mari tak depan. Nak pakai akal Khawarij, kan nak pakai akal Mu'tazilah, kan nak pakai akal Al-Jahmiyah, kan nak pakai akal Murji'ah, kan nak pakai akal Syiah, kan nak pakai akal dia. Coba ya. Sebab tiap-tiap kita sebut tadi tu akal berlainan tu. Orang ni faham lagu ni, orang faham lagu ni. Kalau kita tengok Ibadiyah yang ada di Oman sekarang dengan Sabaiyah yang ada di Iran sekarang, tak belaga lagi mari tu. Sebab hak ni iktikad kata Ali ni kufur, hak ni puja Ali siapa kan jadi Tuhan. Akal mana nak tak? Sebab tu Tuhan kata kan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila ada perselisihan tentang urusan agama, klik pada Allah Taala dan Rasul. Tuhan tak ada royak dalam Quran kata ruddu ila aqlikum, kepada uqulikum, kepada akal-akal kamu. Tak. Sebab kalau pergi pada akal tak sudah. Dalam kita agama-agama ni maaf dah. Cara mikir tak serupa. Nak pergi buat serupa tak boleh, sebab Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dia senantiasa manusia tu akal dok berlainan sama. Sebab tu ada khilaf. Khilaf nak lari tak leh, tetapi kita nak dok lagu mana dengan khilaf. Banyak tu ya, nak tak khilaf tak leh nak dok. Yang nak berlaku khilaf sebab Tuhan janji lagu tu. Lalu orang tanya kata nak mendahului akal dia. Kita kata tak apalah, tak boleh mendahului wahyu. Sebab wahyu ni asal dia akal. Kita kena mendahului akal di atas wahyu. Okey, tak ada masalah. Nak mendahului akal dia siniasnya. Nak kata tak boleh. Guna akal kita. Kalau guna akal kita, akal orang lain pun ada juga. Buat apa mendahului akal kamu tak mendahului akal ni. Dua-dua ni sama-sama bijak. Tak sudah. Nak buat keputusan tak boleh. Kalau gitu apabila nampak berlawan lagu tu nak buat keputusan tak boleh, tahu kata benda tu bukan benda benar. Kalau benda benar, ia tak berlawan, ia tak selisih, ia tak jadi tak boleh nak beripung, tak boleh. Benda benar ia beripung boleh di atas kebenaran. Itu satu. Kemudian kalaulah kita kata cara nak jawab yang kedua. Katakan sesungguhnya pembagian kanun kulli tadi satu bit 4 perkara tadi itu kepada dalil samai dan dalil akli. Dia kata gitu. Hak ni wahyu, hak ni akal. Soalah gapo? Kita boleh faham. Soalah kata apa hak Tuhan royak dalam Quran, apa hak Nabi royak dalam hadis, benda tak berakal. Sedangkan dalam Quran kita ni dalam hadis Nabi ni dia mari dua. Makna lagu mana? Makna ada dalil hak pesen wahyu tapi mempunyai akal dalam tu. Lah mana? Cuba kita tengok. Dalil hak daripada Quran tetapi mengandungi akal. Cara mikir manusia boleh duduk dah dalam tu. Lah mana? Ini masalah orang mengaji lah sikit. Tapi tak apalah, kita pakai duduk mengaji mai lama dah. Kita usaha dengar tengok. Supaya nak lepaskan diri kita daripada duduk turuk tak tahu gapo tu. Kita nak tahu. Cuba kita tengok Tuhan kata dalam Quran. Tuhan kata lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kalau Tuhan buat turun ayat Quran di atas bukit, nescaya mu boleh tengok bukit batu keras tadi terpecah kerana ketakutan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak banding misal kata batu tadi itu dia boleh terima ajaran Tuhan sampai ke lembut sampai ke pecah, tapi hati manusia ni lebih keras daripada batu lagi. Kalau buat turun ayat Quran sekali pun dia tak boleh nak terima. Lalu Tuhan kata watilkal amthal, demikian itulah contoh-contoh cara-cara mikir nak kita boleh mikir dengan akal.
Pada mana nak ayat kata apabila wahyu Tuhan dalil tak ada berakal. Kena turut semata-mata. Tak ada lagu tu. Dalam Quran Tuhan kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Lagu mana Tuhan akakkan langit, lagu mana Tuhan menghapalkan bumi, lagu mana Tuhan buat bukit, lagu mana Tuhan buatnya bihar ataupun laut. Boleh kita mikir dengan akal. Makna kata dalil Quran sendiri tadi itu boleh kita mikir. Bukan makna kata dalil Quran dengan hadis dok suku tak masuk akal dalam tu. Tak ada lagu tu dalam Quran. Dalam Quran Tuhan kata afa wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu mu tak mikir ke? Tengok. Kalulah Quran tadi itu hadis Nabi tak ada berakal di mula, Tuhan nak suruh apa mikir? Nak royak kata, demo dok royak kata dalil ni pecah dua. Ada dalil akli, dalil nakli. Makna lagu mana? Dalil wahyu tak ada akal sikit habuk dalam tu. Dalil akli tak ada wahyu sikit habuk dalam tu. Pecah dua-dua jadi gitu. Tak. Sebab dua-dua ni seolah kata roh dengan jasad ni kita main duk ngaji hari ni. Mari sekali dengan roh dengan jasad sekali duk gitu. Bukan mari roh sekarang, bukan mari jasad sekarang. Tak, mari dua-dua. Barulah jadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Kalau gitu itu apa ni jawapan yang kedua. Salah. Bagi lagu tu adalah bagi yang salah. Royak kata ayat Quran ni tak ada berakal. Hadis Nabi tak ada berakal. Akal dok suku. Dah tak kena. Dalam Quran tak ada akal dah. Berapa tepat tu kata afala tatadabbarun afala taqilun afala tafqahun. Banyak daripada ayat mikir. Apa hak tu royak? Cuba kita kira ngakal kita. Di mana kata Quran kita tak boleh nak terima ngakal? Di mana kata hadis Nabi kita tak boleh nak terima ngakal? Duk mengajar hukum akal tak mustahil gitu, mungkin gitu, wajib gitu, begitu begini. Akhir sekali hak tu royak ni wasawah tak boleh nak terima ngakal. Buat apa? Kerana nampak gitu, nampak gini. Ni mari sini. Apabila mari sini sepakat kata sini. Royak setara mana pun dah lah tak sedah. Akid tangan gitu. Tak sed dengan mula lagi. Subhanallah. Zalim kepada diri, zalim kepada diri. Baik. Kalau gitu yang ketiga jawab soal kata. Quran kita dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitab hidayah tak? Kitab hidayah mana lagu mana? Makna kita nak piping kita ke tak? Semua pakat jawab ya. Quran ni nak pipingkan kita. Lagu mana Tuhan kata? Tuhan kata lagu mana? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Waktu orang Quran dalam bulan Ramadan, Quran tu apa? Pertunjuk bagi manusia. Tuhan tak kata hudan lil mukminin saja, bahkan hudan linnas, bagi semua manusia. Walaupun ayat daripada awal surah Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hak tu hudan lil muttaqin khusus. Okey, tak ada masalah lah. Tetapi hak tu hewat turun dalam bulan puasa tu dia kata hudan linnas, bagi semua manusia. Kita hak nak menghidayahkan manusia, jadi perkara tu berlawan dengan fitrah manusia dan akal manusia. Akal kita boleh terima. Seolah kata-kata mak pak hak beranakkan kita, sarakan kita, belakan kita, sara mengaji kita, semua yawi belakang kita. Ya nak niat tak molek dengan kita, boleh makan dengan akal. Seolah gitu dah. Seolah kata nampak Quran, nampak hadis. Ayat Quran ni tak boleh pakai turut ya. Hadis tak boleh pakai turut ya. Hal apa? Kerana takut sesat jalan. La ilaha illallah. Kalau sesat jalan sungguh sebagaimana dakwa orang duduk di dalam maskalah ni, duduk dalam madrasah ni. Kenapa Tuhan mensifatkan kata zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin? Tuhan mensifatkan kitab dia kitabul hidayah. Buat apa? Tak kenalah pula dengan hak Tuhan sebutnya. Belaga dengan ayat Quran gogang-gogang. Sebab itulah mereka ni tak ada cahaya. Tak ada cahaya dalam dunia lagi. Sebab tu Abdullah bin Abbas dia kata mereka hak lawa pakai cara mikir lagu ni tak ada cahaya. Nak cahaya lagu mana akhirat esok tak temu dengan syurga pula. Zalim kepada diri. Nak benih sampai ke kita, sampai ke tak sampai ke syurga. Oh nyanyi lagu tu. Nampak tu tak?
Kemudian Tuhan kata dalam ayat satu lagi. Ayat satu lagi jelas lagi. Tuhan kata ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Tengok. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu dan kami menurunkan kepada kamu cahaya yang nyata. Tengok. Makna wahyu Tuhan ni cahaya yang nyata nak bawa kita pergi ke depan, cerak-cerak. Sebab tu kita nak paling belakang daripada dia tak leh. Nak pergi raya tak ni kita kena memikir dengan akal fikiran. Tak leh. Akal ni dalam Islam kita tak ada ilrak dia, makna kata tak ada hampakan dia. Tak ada hampa akal, tetapi akal mana kita nak guna lagu mana akal? Akal kita di sisi mazhab salaf, mazhab ahli sunnati wal jamaah, akal sebagai makmum, wahyu sebagai imam. Tok imam semaya kita makmum. Tok imam rakaat kita rakaat. Tok imam sujud kita sujud. Tok imam takbir kita takbir. Tak gitu kah? Kada selisih di antara kita dengan tok imam. Tak. Sebab itulah akal orang mazhab salaf ataupun ahli sunnati wal jamaah, akal yang senantiasa akal yang elok, akal yang molek. Tapi alhamdulillah tuai awak kanun ni sendiri pun awak cara mikir ideologi lagu ni akhir sekali taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia tu menangis. Ambil Sahih Bukhari ni begini. Tak di atas dada mati dengan Sahih Bukhari gitu. Kalau sebut takut lah, takut berasa hati tak usah sebutlah, pergi carilah, tengok tapi yo. Orang tokoh besar. Baik. Kemudian seterusnya kalimah apa nama ni? Hak yang katanya mari kata akal manusia tadi itu pada hakikat ni, kalau kita kata nak terimanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dia buat kaedah cara nak terima dia. Dia kata wajib orang nak bawa datang Quran ataupun hadis tadi itu kena selamat dan bersih daripada dosa. Ya Allah. Al-ismah an-naqalah, ismatun naqalah. Makna kata kena bersih, kena prasaja ความผิดพลาด. Orang yang nak bawa Quran mari, hadis mari. Kalau nak bila sore-sore tak lekat sahabat. Hadis 7,000 hadis lebih, 7,000 hadis lebih adalah Sahih Bukhari, tak ada sore pun yang maksum daripada silap dan salah, tak ada. Semua manusia yang ada silap ada salah, malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sore je tak salah tak silap. Kalau kita pergi pakai kata nak terima hadis, pasti kena orang royak tadi itu kena bersih, kena selamat, kena maksum daripada silap dan salah. Kita tak kena dah terima dah hadis. Pas lagu mana cara ahli sunnah kita fahamnya? Gini cara dia. Cara dia gini. Kalau kita nak kira sore sama sore, sore sama sore, sebab hadis Bukhari ni nak sampai ke Nabi wa imam 5 orang, wa imam 6 orang, ataupun sulasiyat 3 orang, nak sampai ke Nabi 3 orang. Hak tu sanad tinggi. Lalu tiap-tiap hadis tadi itu nak ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tadi itu tak maksum daripada silap dan salah, kita kena faham sini. Tetapi gapo hendak jaga Sahih Bukhari dan Muslim? Gapo hendak jaga? Iaitu ijma' para ulama ummah kata seasah-asah kitab, sesahih-sahih kitab lepas daripada kitab Allah Ta'ala, iaitu Al-Bukhari dan Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab tu ulama kata apabila diriwayatkan oleh Bukhari, tak kena bahas dah kata sanad ya sabit ke tak sabit, tak usah bahas. Cerak ya sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerak ya sabit. Maka ingat satu kaedah kata Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua ni diijma'kan jaga dia. Ijma' tu mai jaga dia. Kalau nak kira sore-sore, memang dia ada dipertikaikan, ada bahasa gitu, ada bahasa gini. Akan tetapi kalaulah nak kira mari semua dengan cara ijma', okey, tak ada masalah. Ulama pakat terima lagu tu belaka. Ini cara dia. Yang seterusnya, hak ni tepat hak akhir biiznillah taala. Dia kata kita kena mendahului akal di atas wahyu. Dak tu kita tak boleh nak terima. Wahyu tadi itu tak boleh nak terima. Kalau lah berlawan di antara wahyu dengan akal ni, kena mendahului akal. Soal kata akal tu, akal makna gapo? Akal di sini ada dua makna.
Yang pertama akal di sini akal gharizi, akal asal tabiat kejadian. Yang kedua akal yang muktasabi. Akal muktasabi ni makna kata akal yang kita kena baca gapo, dengar gapo baru faham masalah. Bukan semata-mata akal fikir duk gitu saja tu, bukanlah tu. Maka akal yang dimaksudkan pasti kena akal yang pasal muktasab. Akal muktasab ni lah mana? Yang ni akal yang kita kena dengar dulu, baca dulu, orang royak dulu baru nak faham. Kalau gitu nak mendahului akal di atas wahyu tak boleh. Sebab apa? Sebab akal tak akan faham, akal tak akan tahu, terutama perkara yang gaib. Malaikat setelah daripada Tuhan khabar, Nabi khabar dalam Quran. Bagaimana kita nak ayat tak akal duduk depan daripada syarak? Sebab tu qawaid yang diletakkan mari tadi itu adalah qawaid yang muzayyafah. Apa makna muzayyafah? Sarel labo. Kalau lalak hak torok-toroknya lekat duk lah, tapi kalau rima agaknya bedah pergi selalu. Tak lekat duk. Sebab itulah kita sebagai orang yang berpegang dengan ajaran salaf ataupun berpegang dengan ajaran ahli sunnati wal jamaah, kena faham kata kita nak guna akal ni akal lagu mana nak guna. Akal iaitu akal sebagai makmum, wahyu sebagai imam. Akal sebagai lampu, sebagai mata, maka wahyu sebagai lampu. Beripung dua ni baru tubik natijah kata seorang itu adalah orang yang beriman, orang Islam, orang yang dapat kebahagiaan dunia dan selamat daripada seksa di hari akhirat nanti. Tu akal tu. Sebab itulah orang medoya kata, nampak berlawan dengan akal ni, tak boleh nak terima dengan akal ni. Itu orang panggil kata orang tak faham cara nak guna akal. Cara kita nak betul, kita hak ngaji malam ni insya-Allah kita pergi betul dia. Mikir hak kita dulu jalan, lepas ada jalan keluar, maka kita betulkan. Jangan kita dok taruh benda-benda lagu tu. Kalau kita taruh benda-benda lagu tu, umat kita tak boleh nak pergi ke depan. Hari ni tak kena nanti musuh mai dok serai kita, dak dah. Padai dengan kita dok faham lagu tu pun kita tak boleh nak angkat kepala dah dengan musuh-musuh Tuhan. Habis dengan hatu dah. Tak ada nak main kok mana lagi, pakai kalah dengan hatu dah. Sebab tu umat kita, partai kita ni nak berjaya, nak akaknya torah orang kita, pasti kena faham betul. Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan sebab perjuangan ulama-ulama Islam kita ada 3-4 wilayah kita ni, jual sampai kat titik peluh dia sampai tidur tak tidur, makan tak makan sampai kat tak ada, itu tak ada ni untuk kemaslahatan umat Islam kita. Kita patut syukur kepada mereka, terima kasih kepada mereka, kerana mereka lah yang mengangkatkan kedudukan umat Islam kita semua. Kalulah umat Islam duk faham lagu ni, pak kita tak ada lagi jamiah, tak ada lagi hospital, tak ada lagi bomo gue orang Islam, tak ada lagi lah orang panggil kata qadhi orang Islam, duk le belakang remo sama. Buat apa? Kerana duk faham, nak faham kemajuan tak boleh. Orang tak ada berpegang dengan aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu aqidatul salaf, dia nak maju tak boleh. Walaupun ada doktor di depan pun nak maju tak boleh. Dia mundur cara mikir. Sebab itulah ulama-ulama yang ada di luar negara, hak cidik-cidik sikit ni, hak pakai otak sikit ni, golek ke lah. Jadi orang tak siap nak akad mana, dia pasal tu. Kena tubik pergi duk luar, duk ke kota katik, duk ke Kuwait katik, duk ke Mekah katik, duk ke tu, duk ke ni katik. Mesir tak boleh nak duk mana. Hawak apa? Karena dia nak bela pasal tu. Yang nak pasal tu. Sebab itulah kita apabila kita tengok, terkadang orang bijak-bijak tadi tu kita tak bela. Sebab tu saya rasa terikat dengan satu perkara yang diwasiatkan oleh Mullah Dr. Jihad alaihi rahmatullah. Dia kata, kita ni umat Melayu partai kita ni bukan akal tak boleh makan, akal bukan tak boleh tak termakan, dia kata. Tetapi kita tak pandai bela orang. Terkadang kita menghamparkan orang hak cidik-cidik hadap tepi kita ni, kita halau tu lepas luar, dia kata. Sebab itulah kita tertinggal, dia kata. Saya dok mikir masa dok ngaji dengan dia tu, tak nampak. Tapi apabila pergi di luar negara, sungguh. Mula Ustaz Bado kita alaihi rahmatullah jela juga dia dok pesan lagu tu juga. Hak pemikir-pemikir kita,
salah satu daripada orang panggil kata pejuangnya orang titik peluh dia ni tubik tu email kita dan hak lain lagi boleh kita boleh duduk di dalam kedai duduk lagi apa jaksa mereka untuk nawi kita tadi itu boleh mengatasi strategi tepat hak kita nak pegang tadi itu di mana. Tengoknya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengoknya perjuangnya sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam, kamar dia mari proses wujudi semasa hak kita duduk. Sebab apa? Sebab pegangnya mereka itu betul. Sebab apa? Sebab pahamnya mereka tu selarah molek dengan Quran dengan hadis. Sebab tu kita tak usah murihlah, hey umat Islam, umat Taning semua saya seru, tak usah berasa kecil hati. Apabila orang sebut kata Quran hadis, kita pakai tunduk sam'an wa ta'ah. Ati' Allah wa ati' Rasul. Suruh taat selalu. Tak usah kok lain lah, tak usah duk kacau lah. Oh, ngaji gitu apa tahu nak pakai Quran, nak pakai hadis, turun kubur dengan halah tu. Akhir sekali tak ada boleh walaupun Quran, walaupun majuwe, walaupun hadis, walaupun gapo, duklah tu. Lama mana dah kita umat Islam duklah tu. Lama mana dah. Kita kalau nak mengatasi orang tak beriman dengan cara baik, kita tak ada nak buat karut gapo orang tak beriman. Tuhan lah kita pergi buat karut orang tak beriman kalau kita tak ada buat gapo kita. Nak semaya wis semaya, nak buka sekolah wis sekolah, nak semaya raya wis semaya raya, nak wahji, nak gapo boleh. Tetapi pandai kita nak buat lagu mana, nak tarik mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kewajipan kita sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai asatizah, ustaz-ustaz, kena tarbiyahkan anak-anak murid kita ni, we faham masalah ni. We jadi pendakwah, tariknya manusia yang tak beriman tadi tu, we jadi orang beriman. Kalau orang pangkat tinggi ni, dia faham Islam boleh beriman gak. Kita demo tu duduk buka hati. Berapa orang pergi jumpa dengan saya? Terkadang orang besar ni nak masuk dalam masjid, setengah-setengah masjid maaf lah dia, bukan masjid hak kita ni lah. Hai tak boleh masuk, haram gitu gini. Orang nak mari tempat kita. Bukan duk pakai kasut masuk dalam masjid. Tak ada masalah. Dalam Islam kita you buka luas masalah ni. Bukan ya najis. Bahaya baca innamal musyrikuna najasun. Itu najis maknawi bukan najis hissi. Najis maknawi tak kita tepuh dengan dia, tak nak basuh pun. Tetapi dengan sebab kita pahal sikit, halu. Pak kita nak mengatasi orang tak beriman lah mana. Orang beriman nak tengok kata orang beriman ni rupa ya lagu mana hak beriman. Dia kata nong dia putu, dia kata Islam ni tang yang ni, tiผมอ่านมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่า Islam ni cap kata. Spek-spek ni bukan. Ya lagu tu cara Islam kita. Sebab apa? Sebab pegangnya kita kena. Hak ni kelebihan hak tu hewi kita. Belalah tak ada ramai, tak ada gatu, tak ada ganing, tapi alhamdulillah kita pakai jalan, kita pakai awak, insya-Allah Tuhan akan tolong. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita sungguh nak jalan dengan benar-benar, Tuhan tolong kita. Tak sabar saya. Tuhan tolong kita sebab kita tolong agama Allah dan Tuhan tetapkan pendirian kita. Bila ya Allah? Akhirat ke bila ya Allah? Dunia. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Dalam dunia ni lagi. Wa yauma yaqumul ashhad. Dan di akhirat pula sekali lagi. 2 kali Tuhan nak janji tolong kita. Maka kita pakat calonglah diri kita supaya jadi tentera Allah Subhanahu wa taala untuk sebarnya kebenaran kepada umat manusia di atas muka bumi ini dan mengajakkan manusia itu kepada kejayaan bersama-sama supaya kita dapatnya boleh berjaya dengan kejayaan yang kita harap. Beramallah sebab Tuhan nak tengok, Rasulullah nak tengok dan orang beriman itu nak tengok. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala kata, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tuhan nak tengok, Rasul nak tengok dan orang-orang Islam nak tengok. Jaksa kita akan meninggal dunia, akan tetapi jaksa kita akan tetap duduk di atas muka bumi ini. Itulah sedikit daripada pengingatan pada perjumpaan kita malam ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan memberi ganjaran kepada semua kita yang hadir di dalam majlis ilmu ini supaya hajat-hajat kamu itu ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamatnya keluarga-keluarga kita semua daripada bala petaka dan daripada kacauan-kacauan. Itulah kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.